Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk terarium atau pasu. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk terarium atau pasu ini terdapat pada muka surat 145 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.2.1 membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 5 maklumat berdasarkan bahan multimedia mengenai terarium atau pasu untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Kedua, membina dan menulis 5 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia mengenai terarium atau pasu. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 5 maklumat berdasarkan bahan multimedia mengenai terarium atau pasu untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Kedua, murid berjaya membina dan menulis 5 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia mengenai terarium atau pasu. Murid-murid, apakah kelebihan penanaman pokok menggunakan kaedah terarium? Ya, tentu banyak kelebihan apabila seseorang itu menanam pokok menggunakan kaedah terarium. Sebelum itu, terarium merupakan kaedah penanaman pokok ataupun pokok bunga yang bersaiz kecil dengan menggunakan bekas yang pelbagai saiz dan bentuk. Tentunya, bekas tersebut saiznya kecil berbanding dengan pasu bunga yang seperti biasalah. Jadi di sini, murid-murid dapat lihatlah bekas ataupun saiz bagi bekas penanaman pokok bunga dengan menggunakan kaedah terarium ini. Jadi di sini murid-murid dapat lihatlah seperti di situ adanya bentuk piramid, ada berbentuk mangkuk dan juga ada berbentuk balang di situ. Jadi di sini kelebihannya ialah seseorang itu dapat mencantikkan lagi tempat ataupun ruangan yang kecil. Contohnya di ruang tamu ataupun di dalam bilik tidur mahupun di bilik pejabatnya. Oleh itu, pastinya seseorang itu tidak memerlukan tempat yang besar dan tidak memerlukan penjagaannya yang amat teliti seperti pokok pokok bunga seperti biasalah. Kerana cara seseorang itu menanam pokok menggunakan kaedah terarium ini ialah sangatlah mudah kerana perlu menyiram pokok bunga ataupun pokok tersebut di dalam bekas terarium hanya sekali sahaja kerana saiznya yang kecil dan pokok juga yang terdapat di situ merupakan saiznya yang kecil dan tidak memerlukan air yang terlalu banyak. Sangatlah mudah untuk seseorang itu menjaga pokok dengan menggunakan kaedah terarium ini. Tentunya bekas-bekas yang murid dapat lihat di sini dapatlah diletakkan ataupun disusun di tempat yang sesuai seperti di situlah di rak-rak tertentu. Sungguh cantik dan kemas apabila disusun dengan begitu rapi dan kemas. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya.
Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan maklumat mengenai terarium atau pasu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, mari ikut cikgu untuk bersama-sama menyampaikan maklumat iaitu cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan terarium. Kemudian kita akan menyampaikan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan pasu pula selepas ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan maklumat tersebut. Afifi dan Sofia berkongsi cerita tentang tanaman mesra alam mereka kepada rakan sekelas. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan bercerita tentang terarium mesra alam milik saya. Terarium ialah bekas lut sinar yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Saya menghasilkan terarium mesra alam ini di dalam bekas kaca yang pelbagai saiz dan bentuk. Bekas ini biasanya saya tutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Tanaman ini senang untuk saya jaga. Saya tidak perlu menyiram tanaman ini selalu. Terarium ini boleh diletakkan di ruangan kecil di dalam rumah. Terarium menjadikan ruang tamu dan bilik tidur saya cantik dan ceria. Terarium mampu menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun menyampaikan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan terarium. Sekarang kita mahu untuk menyampaikan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan pasu pula. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan maklumat tersebut. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan menceritakan perihal tanaman bunga di halaman rumah saya. Saya lebih suka memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Saya menanam pokok bunga di dalam pasu yang pelbagai bentuk dan saiz. Saya hanya menyiram tanaman saya pada waktu pagi dan petang. Bunga yang sedang mekar memberi saya sekeluarga kepuasan. Kecantikan bunga pula menghidangkan panorama indah dan menyejukkan pandangan. Bagi saya, hobi ini juga antara terapi untuk menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga tersayang. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat penting mengenai penanaman pokok menggunakan terarium dalam bentuk peta buih. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama menyampaikan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan terarium dan cara yang kedua menggunakan pasu pula. Jadi di sini bagi aktiviti yang kedua kita perlu mencatat maklumat untuk kita memahami dengan lebih lanjut mengenai maklumat yang telah dibaca tadi iaitu cara-cara ataupun kaedah penanaman bunga ataupun pokok menggunakan terarium mahupun menggunakan pasu. Jadi di sini kita mahu bersama-sama mencatatkan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan kaedah terarium. Jadi di sini kita lihat dalam peta buih yang telah Cikgu Afan tunjukkan ini, di sini dinyatakan maklumat yang pertama, tujuan. Apakah tujuan bagi tanaman pokok menggunakan terarium ini? Jadi di situ sudah dinyatakan maklumatnya dapat memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Tentunya bekas yang kecil ini pastinya memuatkan tumbuhan ataupun tanaman yang bersaiz kecil. Sangatlah tidak sesuai untuk seseorang itu menanam pokok ataupun bunga yang
bersaiz besar. Seterusnya, kita lihat maklumat yang kedua, cara penjagaannya. Jadi di sini ada disediakan maklumatnya, tidak memerlukan siraman selalu. Ya, hanya perlu menyiram beberapa kali sahaja ataupun sekali sahaja dan tidak perlu keraplah selalu. Jadi kita lihat maklumat yang ketiga, tempat. Tempat untuk kita meletakkan terarium tersebut. Di mana? Ya, tentunya di ruangan kecil. Seterusnya, bahan. Bahan yang diperlukan untuk kita membuat terarium ini. Jadi, di situ ada maklumatnya, bekas kaca pelbagai saiz dan bentuk serta tumbuhan kecil. Itulah bahan yang diperlukannya. Dan maklumat yang terakhir iaitu kelebihan. Apakah kelebihan apabila seseorang itu menanam pokok menggunakan terarium? Jadi di situ sudah dinyatakan maklumatnya, menjadikan ruang bilik tidur cantik dan ceria serta menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok menggunakan terarium ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat penting mengenai penanaman pokok bunga menggunakan pasu dalam bentuk peta buih. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun menjelaskan maklumat penting mengenai kaedah ataupun cara penanaman pokok menggunakan terarium. Sekarang kita mahu menjelaskan maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok bunga menggunakan pasu pula. Oleh itu, sangat mudah apabila kita menjelaskan maklumat dengan menggunakan peta buih seperti yang murid-murid dapat lihat di sini. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama iaitu mengenai tujuan. Tujuan mengenai tanaman pokok bunga menggunakan pasu. Apakah tujuannya? Iaitu dapat memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Tentunya halaman rumah yang luas dapatlah seseorang itu menanam pokok bunga dengan menggunakan pasu dan pasu tersebut bolehlah diletakkan di halaman rumahnya. Seterusnya, kita lihat cara penjagaan. Cara penjagaannya di situ, seseorang itu perlu menyiram tanaman pada waktu pagi dan petang. Seterusnya, kita lihat tempat. Tempat yang sesuai untuk kita meletakkan tanaman yang sudah ditanam dalam pasu tersebut iaitu di halaman rumah. Seterusnya, bahan. Bahan yang diperlukan untuk seseorang itu menanam pokok bunga dengan menggunakan pasu iaitu bahannya pasu yang pelbagai bentuk dan saiz serta pokok bunga. Dan maklumat yang terakhir mengenai kelebihan. Kelebihan apabila seseorang itu menanam pokok bunga dengan menggunakan pasu iaitu dapat menghidangkan panorama indah dan menyejukkan pandangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok bunga menggunakan pasu dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita membantu Danish membuat pilihan mengenai cara tanaman pokok bunga di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini
Sangatlah mudah, iaitu murid perlu membantu Danish untuk membuat pilihan ataupun membuat keputusan yang sesuai mengenai cara ataupun kaedah penanaman pokok ataupun pokok bunga dengan menggunakan sama ada terarium ataupun pasu. Jadi di sini murid-murid hanyalah perlu melengkapkan maklumat yang telah dinyatakan di situ. Iaitu Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan menyediakan maklumat seperti yang murid dapat lihat di situlah adanya tempat kosong yang perlu murid lengkapkan. Jadi di sini tempat kosong tersebut jawapannya ataupun panduannya sudah Cikgu Afan jelaskan tadi dalam slide aktiviti 2. Jadi di sini murid perlu melengkapkan maklumat tersebut mengenai tujuan, cara penjagaannya, tempat, bahan dan kelebihan bagi cara ataupun kaedah penanaman pokok ataupun pokok bunga yang dipilih sama ada mahu memilih terarium ataupun pasu. Mudah saja. Jadi murid perlu pindahkan saja maklumat tersebut daripada slide aktiviti 2 yang terdapat dalam peta buih tadi ke dalam mana? Ya, ke dalam bahagian ruangan di sinilah di tempat kosong yang disediakan. Jadi di sini cikgu Danish telah bertanya kepada Danish untuk Danish membuat keputusan. Lihatlah di situ. Danish, kaedah tanaman manakah yang kamu suka? Mengapa? Jadi di sini Danish perlu membuat pilihan yang terbaiklah ataupun yang sesuai. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid.